seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Okey, soalan B ada dua soalan dan ada pecahan A, B, C, D. Okey, ini soalan 1A. Rajah menunjukkan isi padu air dalam sebuah balang. Okey, dan 7 botol pati jagung yang disediakan oleh seorang penjual air. Okey, ini balang dan ini ialah botol pati jagung. Okey, ada 7. Kemudian semua botol pati jagung itu dituang ke dalam balang itu untuk menghasilkan air jagung. Okey, maksudnya semua botol ni akan dituang masuk ke dalam balang ni. Okey, untuk menghasilkan air jagung. Kemudian hitung isi padu dalam liter air jagung dalam balang itu. Okey, maksudnya soalan ni tak susah pun ya. Dia nak kita kira berapa liter air dalam balang bila dah campurkan dalam ni, berapa air isi padu air dalam balang. Jadi apa yang kita kena buat, kita ambil isi padu air yang dah sedia ada ni 15 liter, kena tambahkan dengan semua pati jagung yang masuk kat dalam ni. So kita kena dapatkanlah satu botol ni 0.5 liter. Jadi kita kena darab ya, 0.5 liter kita darabkan dengan 7 botol. Okey, sebab ada 7. Kemudian dah dapat jawapan, kita tambahkan dengan 15 liter. Ni ayat matematik yang perlu diselesaikan. Okey, jadi kita buat bentuk lazim. 0.5 liter darab dengan 7. Okey, darab 7 kita akan dapat 35. So, jadi 3.5 liter. Ni pati air jagung dalam botol, dalam 7 botol tu. Okey, bila kita dah dapat ni, kita tambahkan dengan 15 liter. So, 3.5 tambahkan dengan 15. Okey, jadi 15 ni ialah nombor bulat, dia adalah 15.0 liter. Okey, tambahkan. So kita akan dapat 5. So 5 tambah 3 8. So semua air jagung tu ialah 18.5 liter. Okey. Jelas ya, ini step pertama, ini step kedua. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Okey, harga kos menyediakan sebalang air jus ialah RM20. Okey, harga kos RM20. Buatkan maklumat. Okey. Kemudian Hasan menjual segelas jus dengan RM3. Okey, satu gelas jus RM3. Berapa gelas jus yang mesti dijual oleh Hasan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak RM70? Okey, jadi maksudnya kat sini harga kos RM20. Untung yang dia nak dapat ialah RM70. Okey, jadi sekarang kita nak kira berapa gelas jus yang telah dijual. Okey, kalau macam ni kita dapatkanlah dulu harga jual sebalang air. Okey, sebalang air. Jadi harga kos tadi RM20. Untung sebalang air tadi tu dia nak dapatkan RM70. Bermaksud harga jual sama dengan RM20 tambahkan dengan untung. Untung dia ialah RM70. Maksudnya dia jual sebalang air tu ialah dengan harga RM90. Okey. Jadi sekarang kita boleh kaitkan dengan segelas jus harga dia ialah RM3. So kita nak dapatkan bilangan gelas. Bila kita nak dapatkan bilangan gelas, kita ambil RM90, kita bahagikan dengan RM3. Boleh tak bahagi macam tu? Boleh. So 90 bahagi dengan 3, kita akan dapat 30 gelas. Okey. Okey, seterusnya soalan 1C. Rajah menunjukkan tinggi aras bagi isi padu jus di dalam gelas A dan B yang sama saiz. Okey, di gelas A, di gelas B. Okey, Hasan menjual 2 gelas jus nanas. Dia menuangkan jus itu penuh ke dalam gelas A. Okey, gelas A ni penuh dan bakinya ke dalam gelas B. Okey, gelas B. Jadi, isi padu dalam gelas B ialah 160 ml. Kat sini ada 160 ml. Hitung isi padu dalam mililiter jus nanas dalam gelas A. Maksudnya berapa isi padu dalam gelas A. Hitung tu ialah kita nak kena kira. Okey, pertama sekali keluarkan maklumat yang diberi. Okey, maksudnya dekat sebelah sini kita tulislah 50 mm. Ini gelas B dulu sebab gelas B dia bagi tahu aras dan isi padunya. Okay, gelas B 50 mm arasnya dan isi padunya ialah 160 ml.
Okey, jadi sekarang kita nak cari 140 mm. Gelas penuh ni. Berapa isi padu dia? Okey, kalau soalan macam ni, kita tuliskan dulu maklumat yang diberi. Kemudian maklumat yang kita nak cari tu, kita tuliskan di bawah. Okey, dan apa yang kita nak cari, kita letakkan sebelah kanan ni. So, awak kena mesti buat operasi bahagi dulu. Okey, 160 bahagi dengan 50. Okey, sebab apa bahagi? Sebab kita nak dapat 1 mm ni berapa ml dia. Okey, lepas dah bahagi, awak buat darab. Darabkan dengan 140. Okey, jadi kat sini boleh buat 160 bahagi dengan 50. Okey, boleh buat cara bahagi begini. Nak buat bahagi panjang pun boleh. Okey, jadi kita selesaikan 160 bahagi 50. Kita potong sifar, Okey, 16 bahagi 5. 16, cikgu buat kat sini, bahagi 5. Okey, jawapan dia 3. Sini ialah 15. Tolakkan dapat 1, baki dia. Kalau ada baki, boleh tambah sifar, letak titik perpuluhan. So, jawapan dia ialah 2. Okay, nampak? So, bila kita dah bahagi, kita dapat 3.2. Jawapan dia ialah 3.2 ml. Okey, jadi maksudnya kat sini 1 mm bersamaan dengan 3.2 ml. Okey, lepas kita dah bahagi, step yang kedua, dah dapat jawapan ini, kita darabkan dengan 140. Okey, 140 mm darab dengan 3.2. Okey, darab macam nombor biasa. Okey, darab nombor perpuluhan macam nombor biasa. Okey, sifar darab 2 sifar, 4 darab 2 8. 1 darab 2, 2. Nak buat lattice pun boleh. Okey, sifar darab 3, sifar. 4 darab 3, 12. Okey, 1 darab 3, 3 tambah 1, 4. Kemudian kita tambahkan. So, sifar 8, 2 tambah 2, 4. Sini 4. Okey, jangan lupa kat sini ada titik perpuluhan. Ada satu tempat perpuluhan. Maksudnya dekat bawah ni pun kita letak satu tempat perpuluhan. So, jawapannya ialah 448 ml. Okay, yang ni 160, yang ini ialah 448 gelas. Okey, seterusnya ialah soalan D. Soalan carta pai. Carta pai menunjukkan 4 jenis air minuman yang laris dijual oleh Hasan. So, Hasan dia jual air temikai, air jagung, air nanas dan air soya. Okey, seramai 12 orang pelanggan membeli air soya. Maksudnya air soya ni 12 orang yang beli. Okey, apa yang kita kena cari? Hitung jumlah. Hitung ni kita nak kena kira jumlah. Jumlah maksudnya tambah bilangan pelanggan yang membeli air minuman daripada Hasan. Kita kena jumlahkan semua ni. Berapa orang yang beli air minuman daripada Hasan. So, kalau kat sini kita tengok carta pai yang kamu belajar. Kalau kat sini 12 orang, maksudnya kita temikai ni dia 2 kali ganda daripada air soya. Okey, nampak? Sebab air temikai ni dia separuh daripada air soya. Maksudnya kat sini 12, kat sini pun 12 orang. Okey. So, cikgu keluarkan maklumatnya. Air soya 12 orang. Okey. Kemudian air temikai. Air temikai sama dengan 12. Kita kena darab 2, iaitu 24 orang. Okey, seterusnya air jagung. Okey, nampak air jagung ni dia kalau 2 ni dia adalah hasil tambah 2 ni 12. Maksudnya air jagung sini 6. Air nanas pun 6. Okey, sebab kat sini 45 darjah, ini 45 darjah kan. So, air jagung dengan air nanas. Dua-dua ni 6 orang. Yang ni pun 6 orang. So, jumlah. Kita kena jumlahkan bilangan. So, 12 tambah 24 tambah 6 tambah 6. Okey. So, 4 tambah 2, 6. 6, 6. Jadi, 18. So, 2, 3, 4. So, bilangan pelanggan yang membeli air minuman daripada Hasan ialah 40 orang. Okey. Nyatakan nilai sudut yang mewakili air temikai. So, air temikai ni ialah setengah. Setengah daripada bulatan. Okey, jadi setengah daripada bulatan sama daripada bulatan ialah 360 darjah.
Maksudnya item bikai sudutnya ialah 180 darjah. Okey, seterusnya soalan 2A. Jadual menunjukkan jumlah bubur lambuk yang telah diagihkan oleh Masjid An-Nur kepada orang ramai mengikut minggu sepanjang bulan Ramadan. Okey, jadi ni minggu dia, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, dan ini ialah bilangan bubur lambuk yang telah diagihkan. Okey, jumlah bubur lambuk yang telah diagihkan pada minggu ketiga. Nampak minggu ketiga dia tak bagi, tapi dekat sini ada maklumat dia. Minggu ketiga ialah separuh daripada jumlah bubur lambuk yang telah diagihkan pada minggu pertama. Okey, jadi kita kena hitung jumlah bubur lambuk yang telah berjaya diagihkan sepanjang bulan Ramadan dalam perpuluhan juta. Okey, baca soalan, habiskan baca, kemudian kita nampak apa yang dia nak. Okey, yang pertama dia nak kita cari minggu ketiga ni. Dia tak bagi minggu ketiga, kita kena cari. Kemudian okey ni minggu ketiga ni pertama kita kena cari maklumat dia kat sini separuh daripada jumlah minggu pertama. Maksudnya daripada ni kita akan darab dengan minggu pertama. Okey, selepas dah dapat jumlah bilangan bubur lambuk dalam minggu ketiga, kita kena cari pula jumlah. Okey, jumlah bubur lambuk yang semua sekali ni dalam bulan Ramadan. Dan jawapan mesti dalam perpuluhan juta. Okey, jadi kat sini kita boleh tukar siap-siap. Okey, minggu pertama 0.5, minggu kedua ni 1/5. 1/5 ialah 1/5. Kalau tak ingat, boleh buat macam ni. 1/5 sifar. Okey, so kalau ada baki, letak titik perpuluhan. 10/5 ialah 2. Okey, jadi ni ialah 0.2 juta. Kemudian satu yang ni kita akan cari. Keempat ni 2/5. Boleh buat lagi 2. Kalau dah hafal lagi bagus. 2/5. 2/5 sifar. Okey, bagi 2, letak titik perpuluhan, letak sifar. Okey, so jadi 20/5, sorry ni 4. 20/5 4. Okey, so 4. Jawapan dia ialah 0.4 juta. Okey, so sekarang kita cari minggu ketiga ni separuh. Okey, apa maksud separuh? Separuh tu ialah setengah ataupun 1/2. Okey, jadi kita tulis kat sini, kita cari bilangan bubur lambuk minggu ketiga. Okey, pertama cari bubur lambuk minggu ketiga iaitu setengah darabkan dengan minggu pertama. Minggu pertama ialah 0.5 juta. Okey, macam mana nak selesaikan? Darab macam biasa, 0.5 darab 1, kita dapat 0.5. Bawah ni dia per 1 juga. 2 darab 1, 2. So, kita kena bahagi. Okey, 0.5 bahagi 2. Okey, sifar 2. Sifar, okay, tak boleh bagi dia sifar, turunkan 5. Okey, 5 bahagi 2 ialah 2. Ni titik perpuluhan Okey, 2 darab 2, 4. Ada baki 1. Kalau ada baki, letak lagi sifar. Okey, 10 bagi 2 ialah 5. Okey, so habis, tak ada baki dah. Jadi jawapan dia ialah 0.25. Unit juta jangan lupa sebab dia ni adalah perpuluhan juta. Okey. Itu ialah bilangan bubur minggu ketiga. Okey, step yang kedua, kita dah bahagi, kita dah dapatkan minggu ketiga, kita kena hitung jumlah. Hitung ni ialah kira. Kita jumlahkan semua sekali. Okay, jadi 0.5 tambah 0.2 tambah minggu ketiga yang ni 0.25 tambah 0.4. Ni semua ialah unit juta. Okey, sebab perpuluhan juta. Okey, lihat dekat nombor perpuluhan ni, ini ialah nombor perpuluhan satu tempat perpuluhan. Kita tambahkan saja sifar kat belakang ni supaya dia nampak kemas. Okey, memang kena tambah lah. Okey, sebab nanti kalau operasi tolak, dia berguna sifar ni. Okey, sifar tambah 5. So, sini jawapan dia 5. 5 tambah 2, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, 1. So, jawapannya ialah 1.35 juta. Ni jumlah bubur lambuk.
Okey, last. Okey, B. Rajah menunjukkan waktu berbuka puasa di Tokyo dan Kuala Lumpur. Okey, waktu di Tokyo jam 16.13. Okey, Kuala Lumpur pukul 7.22 petang. Okey, PM. Tulis waktu berbuka puasa di Kuala Lumpur dalam sistem 24 jam. Okey, nak tulis waktu berbuka puasa ni Kuala Lumpur dalam sistem 24 jam. Okey, pukul 7.22 petang. Okey, maksudnya kalau PM kita boleh tambahkan 12 jam. Okey. Ni ialah jam, ini minit Kita lupa tulis. Okey, jadi kita tambah 12 jam. Minit dia 22, 7 tambah 2 9 1. Okey, so 19.22. Okey, ini cara dia. Okey, jadi kamu kena tulis kalau sistem 24 jam mesti tulis perkataan jam. Okey, tulis semula dengan lebih elok, kemudian diikuti dengan 4 digit. Tak perlu titik. Inilah dia waktu berbuka puasa di Kuala Lumpur. Jam 19.22. Okey, tulis perkataan jam ni jangan lupa, kemudian 4 digit. 2 digit awal ni ialah jam, 2 digit yang belakang ni ialah minit. Okey. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan, hitung beza masa berbuka puasa dalam jam dan minit antara dua bandar itu. Bandar tersebut. Okey, bandar apa tadi? Tokyo dan Kuala Lumpur. Jadi hitung beza maksudnya kita kena tolakkan dua waktu tadi itulah. Okey, jadi kalau kita nak buat operasi tolak untuk masa dan waktu, kita tulis bentuk T ni, kita asingkan jam dan minit. Okey, ambil waktu Kuala Lumpur tadi iaitu 19.22. Kita tolakkan dengan waktu di Tokyo. Waktu di Tokyo ialah 16.13. So waktu 18.13. Okey, waktu Tokyo ialah 18.13. Okey, so kita tolakkan 2 tolak 3 tak boleh. So ni 12 tolak 3 ialah 9 minit. Okey, jam dia 19 jam tolak 18, 1. Okey, jadi kita tuliskan semula 1 jam 9 minit. Ni beza waktu berbuka puasa di Kuala Lumpur dan juga Tokyo. Okey. Okey, seterusnya, Rajah menunjukkan papan notis Masjid An-Nur. Okey, 1/3 bahagian papan tersebut telah ditampal dengan poster berbentuk bulatan. Okey, panjang jejari bulatan adalah 90 cm. Okey, yang pertama, nyatakan diameter bulatan tersebut dalam sentimeter. Okey, kita lihat semula soalan ni kalau kita baca mula-mula kita tak faham, baca sekali lagi. 1/3 bahagian papan tersebut telah ditampal. Inilah ni ditampal poster berbentuk bulatan. Jadi bulatan ini berjejari 90. Jejari tu ialah garisan dari pusat bulatan ke lilitan. Ni ke lilitan. Ini ialah jejari 90 cm. Okey, panjangnya ialah 90 cm. Okay, soalan pertama, nyatakan diameter bulatan tersebut dalam cm. Diameter tu apa? Diameter ialah garisan dari lilitan ke lilitan dia melalui pusat bulatan. Maksudnya ni ni diameter. Dia lalu pusat bulatan, jadi daripada lilitan ke lilitan. Maksudnya diameter sama dengan 2 jejari lah, 90 cm, 90 cm kat sini. So dia sama dengan 90 cm darab 2. Okey, kita akan dapat 180 cm. Itu ialah diameter bulatan tersebut. Okey, kemudian hitung perimeter papan tersebut dalam cm. Okey, perimeter pula. Sekarang kita nak hitung. Hitung ni kira perimeter papan tersebut. Ni papan tu Dia nak perimeter. Perimeter tu ialah ukur keliling. Hasil tambah ukur keliling. Maksudnya sisi ni tambah dengan ini, tambah ini, tambah ni. Okey. So, sekarang kita dah tahu ini ialah 1/3 papan. Ini ialah 1/3. Ini ialah 1/3. Maksudnya dekat sini ada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. So, dekat sini kita dah tahu panjang sisi yang ini bersamaan dengan diameter tadi. Okey, diameter tu ialah 180. So, kita tahu sisi ni 180 cm. Dan kat sini pun 180 cm. Okey, jadi sekarang kita boleh carilah.
Kalau sini 180, maksudnya kat sini pun ialah 180. Dari sini ke sini 180. Sini pun 180. Ini pun 180. Okay, sebab dibahagikan kepada 3 bahagian ni. Ini ialah 1/3 daripada ni. So, sini 180. Sini 180 cm. Sini pun 180 cm. Perimeter ialah hasil tambah semua ni. Keliling ni. Okay, jadi nak senang, kita buat 180 cm. Kita darabkan dengan gandaan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, darabkan dengan 8. So, 180 darab 8. Kita akan dapat 8 darab 8, 64. 1 darab 8, 8 tambah 6, 14. Kita akan dapat 1440 cm. Okey, itu ialah perimeter papan tersebut. Okey, seterusnya soalan D. Sata Katas menunjukkan kedudukan beberapa buah kampung yang telah mengambil bahagian dalam program berbuka puasa anjuran Masjid An-Nur. Kedudukan kampung Merbau tidak ditunjukkan. Okey, kampung Merbau tak ditunjukkan. Okey, jadi kita tengok kampung Kejora kat sini, kampung Pelita, kampung An-Nur, kampung Selayang. Ada 4 kampung. Okey, satu unit mewakili 1000 meter. Okey, jarak kampung Merbau dari kampung Selayang ialah sama dengan jarak kampung Kejora dari kampung Pelita. Ni nanti kita cuba fikirkan. Disuruh kita buat apa? Plotkan kedudukan kampung Merbau. Jadi kita kena cari kampung Merbau ni kat mana. Okay, jarak kampung Merbau dari kampung Selayang. So kita tengok kampung Selayang kat sini. Sama jarak dia dengan jarak kampung Kejora dari kampung Pelita. Kita pergi kampung Kejora kat sini, kampung Pelita di sini. Okey, jarak dia adalah sama dengan kampung Merbau. Jadi kita tengok kampung Kejora dengan kampung Pelita. Jarak mengufuknya 1, 2, 3. So jarak mengufuk, kita keluarkan dulu 3 unit. Mencancang dia 1. So mencancang 1 unit. Okey, bermaksud kampung Merbau dari Selayang. Kampung Merbau dari Selayang. Cik guna color lain. Okey, ini Selayang. Okey, kampung Merbau dari Selayang. Maksudnya Selayang di sini. Betul tak? Okey. 1 unit mencancang kat sini. Okey, kita ikut ni. 1 unit mencancang, 3 unit mengufuk. 1, 2, 3 mengufuk. Maksudnya dekat sini kampung Merbau. Okey. Jadi disuruh plotkan kampung Merbau. Kamu boleh buat macam ni. Tuliskan. Buat bulatan. Tuliskan kat sini kampung Merbau. Okay, dia ada di koordinat 1, 1. Dan plotkan. Plotkan tu maksudnya tandakan. Buat bulatan ni. Tulis kat sini kampung Merbau. Jadi cikgu tulis semula elok-elok. Okey. Ni ialah kampung Merbau. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Jarak mengufuk dan jarak mencancang Masjid An-Nur dari kampung Merbau adalah sama. Maksudnya dia nak cakap jarak mengufuk sama dengan jarak mencancang. Dari Masjid An-Nur kat sini ke kampung Merbau. Tadi kita letakkan kampung Merbau di sini. Okey. Jarak mengufuk. Tengok jarak mengufuk sama dengan ni, jarak mengufuk dia 2 tolak 1 ni. 2 tolak 1. Jadi maksudnya 1 unit. 1 unit bersamaan dengan 1000 meter. Okey, kemudian jarak mencancang dia pun 1. 2 tolak 1. So jarak mencancang juga sama dengan 1 unit, iaitu 1000. So, terbukti pernyataan ini terbukti benar. Okey.
Okey, itu saja untuk kali ini. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu untuk membuat persediaan ulang kaji untuk UASA. Sekian, terima kasih.